Kita di Drabot, kita learn how to be a developer rather than a user. Kita kena pentingkan macam mana jadi seorang pembangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua sekali? Berjumpa kami lagi, iaitu saya sendiri personal, okey, iaitu saya adalah Tafiza bin Rawi daripada Drabot. Lebih tepat lagi, saya adalah CEO Drabot, yang mana saya hari ini nak cerita sikit lah berkaitan produk terbaru yang kami baru lancarkan pada Sabtu lepas. Okey, tapi sebelum tu marilah kita sama-sama mulakan kita punya program, kita punya video kali ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga kita dapat keberkatan dalam video kita ini, dan apa yang saya akan kupas hari ini insya-Allah sedikit akan memberi ilmu yang berguna, yang bermanfaat kepada anda semua. Okey, siapa yang belum subscribe, pastikan anda subscribe kita punya channel, okey, yang mana channel kita akan kupas semua benda berkaitan dengan sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, robotik, mekatronik semua. Jadi pastikan kalau anda nak dapatkan ilmu percuma, nak dapatkan info-info berguna yang bermanfaat, subscribe dan like kita punya video dan share. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, Sabtu lepas kita baru lancar kit ni, okey, yang dipanggil nama Drabot RBT Kit Mikro Pengawal. Okey, Drabot RBT Kit Mikro Pengawal. Okey, yang mana kalau anda dah tengok video kita Sabtu lepas, kita dah buat promo lah kan. Kita buat promo, kita cerita masalah apa yang boleh selesaikan dengan pakai kit ni, masalah apa boleh selesaikan dan dia boleh capai di SKP kita. Boleh. Dan masalah yang kita selesaikan tu adalah kelemahan dan produk yang sebelum ni yang kita dah edarkan banyak kat seluruh Malaysia. Okey, cuma dengan kelebihan yang ada kita terangkan kat sini, boleh tengok kat ciri-ciri yang saya dah letak dalam video ni, dan anda boleh rujuk video kita sebelum ni waktu pelancaran, kita dah ceritalah lebih mendalam. Cuma video kali ni kita nak unboxing, kita nak buka, okey, kita nak tunjuk setiap komponen dan kita nak ajar permulaan. Permulaan ni kira asas kepada perkakas ni. Okey, dalam kita punya kit ni datang sekali dengan modul latihan. Kita ada permulaan untuk perisian dan untuk perkakasan. Cuma video kali ni saya akan kupas tentang perkakasan, iaitu hardware dalam ni. Okey, komponen-komponen yang kita boleh sentuh ni semua, apa benda yang nama dia dan apa benda yang akan ada dalam kit ni lah. Okey, itu permulaan untuk perkakasan. Dan paling penting, saya akan tunjuk nanti wire. Okey, wire dia nanti jumper wire lah. Okey, atau nama tepat lagi dupon kabel. Kalau dah bahasa Melayu, nama dia adalah wire pelompat, jumper wire, pelompat ataupun kita berkata wire penyambung lah. Okey, yang mana dia just conductor untuk alihkan arus dan boleh sambungkan wautan lah. Itu saja. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak buka kita punya kit. Okey, kita nak tunjuk kit kita. Jadi anda boleh lihat kit kita sebentar lagi. Okey, pastikan anda tengok video kita betul-betul. Okey, so ini adalah kita punya kit, kan, kita punya kit. So pastikan anda dapat tengok kit kita lah. Okey, so kita punya kit ni cantik, dalam kotak yang cantik lah, nampak kotak tahan ni, tok. Kuat, tahan, tak pecah. Kotak ni kuat lah. Okey, so kalau saya buka, so kat sini kalau tengok ada tak, boleh tulis nama, boleh tulis kelas kan. So setiap pelajar kena ada benda ni sepatutnya. Kalau zaman dulu, ingat lagi kalau kat universiti tu, pelajar-pelajar universiti banyak ada benda ni. Okey, sebab dia nak explore lah Arduino dan sebagainya. Cuma untuk pelajar, kita nak galakkan, kita tulis terus nama, kelas, sekolah. So pelajar pun kalau boleh
yang mampu tu boleh dapat salah satu. Okey, so boleh dapatkan dekat Shopee atau WhatsApp kita saja. Okey, yang mana anda boleh lihat tertera info kat bawah tu, dan memang sangat-sangat mampu milik ibu bapa. Tak rugilah beli ni untuk anak-anak anda. Okey, so kalau anda lihat ni, kalau kita buka, cantik kan, kita buka nampak semua tersusun. Pusing. Kita ada tak satu pad. Okey, kita ada dua pad. Okey, kemudian kita ada USB kabel. Kita ada servo. Kita ada wayar ni kan. Kita ada benda ni. Ni sensor IDR ni dalam ni. Nanti saya akan tunjuklah semua bila kita koyak nanti kan. Okay, ni push button. Okay, ada push button. Anda tak nampak lah dalam ni, benda ni dalam plastik. Tapi saya tunjuklah tak. Ni DHT11 sensor modul untuk ni, untuk humidity dengan temperature sensor. Ni boleh nampak sikit lah. Ni macam traffic light kan. Traffic light. Ni rotation sensor ni analog rotation sensor. Okey, yang mana dia guna potentiometer. Kemudian ada RGB LED. Okey, ada ultrasonic. Semua saya keluarkan lah. Okey. Kemudian kita ada piezo. Piezo buzzer. Kecil ni piezo buzzer. Piezo buzzer ni mahal ni. Ni bukan active buzzer active buzzer yang bunyi pek. Dia boleh buat juga pek. Tapi kalau dia piezo buzzer, maksud dia adalah passive buzzer So kalau piezo buzzer, dia boleh hasilkan lagu-lagu lah. Kita boleh buat lagu Selamat Hari Raya, lagu Negaraku, semua boleh. Okey. So ingat, bila kalau anda beli ni kit ni, so kepada yang dah ada kit ni, tahniah anda ada kit ni, bagus, alhamdulillah. Okay, saya ucap terima kasih. So first, bila anda dah unboxing ni, janganlah bersepah semua barang ni kan. Ni saya tunjuk bersepah lah. So susun cantik-cantik. Susun cantik-cantik. So, kalau boleh susun nanti bila kita dah kita dah buat macam ni lah. Bila kita dah koyak-koyak nanti, susun macam gambar ni. Nampak? Dalam gambar tu. Atau macam gambar dekat stiker ni. Kat stiker kan. Kat stiker kalau anda lihat ni, ada gambar dia. Susun. Pastikan semua komponen ada. Cukup. InsyaAllah memang cukup lah. Sebab kita memang dah check. Okay. InsyaAllah benda tu kita elakkan kesilapan lah. Okay. So bila dah ada unboxing ingat. First kali kita akan ada wayar ni. Okay. Wayar ni kalau secara umum nama dia jumper wire lah. Okay. Atau dalam bahasa Melayu wayar pelompat. Atau kita boleh panggil wayar penyambung lah. Sebagai konduktor lah untuk mengalirkan arus. Cuma kalau lebih tepat spesifik name dia adalah, nama spesifik dia, nama khusus dia adalah dupont kabel. Okay, dupont kabel. Kalau nak beli dupont kabel. So apa anda kena buat? Nampak wayar ni. Okay, so sekarang saya nak bagi anda jelas nampak. Saya alihkan dulu barang-barang ni. Okay. Saya nak tunjuk first step apa anda kena buat. Dapat je kit ni kan. Tengok barang macam dah cukup je. First, ambil wayar ni terus. Sebelum kita kena komponen, ambil wayar ni terus. Pastikan check. Warna pertama atas ni hitam. Okey, batu warna akhir sekali warna coklat, brown lah. Nampak? Atas warna hitam, bawah warna brown, atau di sebaliknya lah. Tapi saya biasa saya tengok atas hitam, bawah adalah warna coklat atau warna brown lah, bahasa Inggeris. So semua sekali kalau kira ni ada 20 helai. 20 helai pencantum. Jangan saya kata jangan sesekali anda lerai satu persatu. Jangan. No. Jangan lerai satu persatu. Kena ikut yang saya tunjuk ni supaya projek anda nanti menggunakan kita punya kit kemas dan tersusun dan teratur. Sebenarnya memanglah kalau orang mahir satu pun boleh buat, tapi tak kemas nanti. Okey, so pastikan apa anda kena buat. Okey, ikut saya. Okey, tengok warna yang hitam. Warna kedua warna kelabu kan. Betul. Warna kelabu lah, warna putih. Lepas hitam putih, lepas putih warna kelabu, betul. Kelabu kan. So 3 ni kan. Tarik. Okey, 3 tarik. Okey, so lepaskan macam ni. Kemudian dia akan ada warna ungu. Nampak warna ungu. Okey. So ungu, biru, hijau, kuning. Okey. Ungu, biru, hijau, kuning, dia ada 4 lah. Ungu, biru, hijau, kuning. So ada 4 kan. Okay, tarik 4 ni. Nampak? Tarik. 4.
Ada sebab ni nanti saya cerita sebab dia. Dah mula latihan ada sebab dia. Cuma ni video pertama tak ada lah nak tunjuk ni, tapi ikut je. Okay, ada oren, merah, coklat. Ataupun kita kata warna jingga, merah, coklat atau brown lah. So ada 3 line, betul? 3 line. So 3 line ni kita tarik. Nampak? So bila dah habis tu, dia dah 10 line lah. Semua sekali saya tarik. Dia akan kembali semula kepada warna hitam. Kembali semula warna hitam, betul? So ulang semula. Hitam, putih, kelabu. Tarik 3. So sekarang set hitam, putih, kelabu ni dah ada 2 lah. Okey. Kemudian ungu, biru, hijau, kuning. Okey. So tarik. Kita pisahkan dia. So sekarang last kali dah tarik lah. Ada oren, merah, coklat. Jadi kita akan ada 2 unit warna hitam. Okey, 2 unit warna hitam, putih dengan kelabu. Okey, 2 unit. Kemudian kita ada 2 unit. Yang ni ada 3 line lah. 3 line dah bercantum. Kira 3 nampak? 3, 1, 2, 3. So ada 2 unit, 2 pasang lah. Kemudian yang ni akan ada warna, kalau anda lihat ni warna kuning, kuning, hijau, biru, ungu ni akan 4 line kan. Akan ada 2 unit juga. Kemudian yang akhir sekali nampak, okey, kita ada hijau, ada warna kuning, warna merah, warna kuning, warna oren, warna merah, warna coklat. Jingga, merah, brown. Okey. So ada 3 kat sini. So ada 2 unit juga lah. Okey, nampak? So kenapa kita pisahkan? Sebab biasanya bila kita buat projek nanti anda kena tahu ada masa peranti kita guna 3 pin. Okey, contoh untuk input nanti akan ada 3 pin. Yang mana akan pin pertama, contoh untuk ground. Okey, yang tak apa, jangan bimbang. Anda tak tahu istilah ground ni apa, yang adik-adik yang baru dengar darjah 5, darjah 4 ni, jangan bimbang. Dalam mula latihan kita akan cerita. Okey. So even siapa yang beli kit kita awal ni, untuk first batch ni, anda akan dapat percuma bengkel pada 6 dan 7 Februari. Kita ada 6 dan 7 Februari kita ada bengkel So boleh baca tu kat ciri-ciri tu, bawah sekali tu sebelah kanan tu, percuma bengkel. Kat Shopee pun kita ada tulis percuma bengkel RBT. So kat situlah yang kita akan release modul. Kita akan ajar kepada cikgu-cikgu semua atau para pelajar semua macam mana kita nak mahir betul-betul menggunakan mikro pengawal ni lah. Okey. Jadi ada 3 pin nanti. Dia ada pertama pin ground, nombor 2 pin VCC atau watan operasi. Okey. Kalau bahasa Inggeris dia operating voltage lah. Kemudian yang ketiga adalah signal atau pin untuk isyarat lah. Ada 3 pin. Okey, kemudian ada kita punya device nanti, kita punya peranti kita nanti ada yang pakai 4 pin. Okey, 4 pin. Jadi sebab tu kita dah asing siap-siap. Okey. So itu yang first anda kena buat, first step. Okey, selesai. So first step kita dah selesai. So ingat, jangan pakai lerai je, ikut saya supaya kemar tersusun dan sama macam dalam modul latihan kita lah. Okey. So kita boleh ambil ni, kita simpan dulu kita punya jumper wire. Jangan bagi hilang. Simpan dalam box. Okey. Jadi sekarang saya nak kenalkan komponen-komponen dia. Kan? Bila kita dah lerai tadi, kita simpan dalam box. Jadi macam ni lah, nampak? Bila kita dah lerai semua, kita dah buka semua plastik bag, kita akan jadi macam ni lah. So sebenarnya benda ni kita punya papan ni tadi. Okey, papan ni dia papan sensor ni. Dia sebenarnya papan input output kan. So kita akan buat connect input output semua kat sini nanti. Dia sebenarnya atas span ni lah. Okey. Kita cabut span ni, kita jadikan alas dalam ni. Saya suka buat macam tu lah. Kemudian terus saya pasang kat sini lah. Tapi kalau anda tak tahu, jangan pasang dululah. Nanti dalam modul kita akan ajar. Okey. So saya pasang lah. Saya tunjuk dalam keadaan tak pasang. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Tak, kan? Kenapa span ni nak bagi dia protect dia punya kaki supaya tak bengkok. Okey. Jadi cantik kan? Kemas, nampak? Banyak barang. Mana nak dapat ni? Barang dah lah semua barang mahal ni. Kita ada sensor suhu kelembapan ni, DHT11. Kemudian kita ada rotation sensor ni, bukan biasa-biasa ni rotation sensor kita ni. Okey.
analog rotation sensor dalam bentuk modul. Nampak cantik. Lepas tu kita ada ni ultrasonic kan, ultrasonic. Ultrasonic, kita ada ultrasonic ni, boleh buat projek mekatronik semua. Okey, ultrasonic kita pun ultrasonic yang accurate yang tepat punya bacaan, bukan ultrasonic yang kan noise punya. Kemudian servo kita pun servo yang okey. Okey, so kita ada servo motor lah. So dalam servo ni kalau anda buka, dia ada ni lah, ada horn dia. Okey, adalah dia punya skru dalam ni, ada 3 horn. Okey, jenis T, shaft dia. Okey, ada yang satu single shaft, double shaft. Okey, so ada skru dia. Okey, ni semua boleh guna untuk projek nanti. Okey, sekarang kita dah unboxing. Okey, sekarang kita nak masuk ke permulaan. Very fast. Okey, sangat laju, nanti saya akan terangkan. Kita nak kenal nama je dulu. Okey, kenalkan nama. So sekarang saya akan keluarkan saya punya ni, kita ada whiteboard kita. Kita nak ajar nama-nama yang anda boleh tahu ni. Penting lah nak nama-nama ni kan. Okay, first start dengan sini lah, nama komponen. Start dengan papan ni dulu, nampak? Kita start dengan papan ni dulu lah. So dengan papan ni antara yang kita utama kita start dengan papan ni dulu lah. Nampak? Papan ni. So ni kalau kita tengok ni, nampak? Papan ni ada label semua. Jangan bimbang. Kita ajar nanti apa benda papan, nampak ada nombor label-label semua. Jangan bimbang. Senang ni. Okay. So kita ada satu unit papan ni. Apa nama papan ni? Papan serasi. Okay, serasi. Serasi apa? Cuba tekan. Papan serasi apa? Siapa yang tahu boleh beritahu saya. Papan serasi apa? Cuba tekan. Papan serasi. Jangan silap. Ramai orang ingat, ramai orang apa? Panggil dia Arduino. Papan Arduino Uno. Okey, kalau papan Arduino Uno, ingat salah. Kita bukan Arduino from official kita serasi. It means compatible lah. Papan serasi Arduino. Ni atas ni nampak ada nama Uno. Okey, Uno. So U-N-O, Uno. Okay, papan serasi Arduino Uno. So ini adalah kita punya papan yang pertama lah, papan serasi Arduino Uno. Okay, so nama dia papan serasi Arduino Uno. Okay, cukup. Kemudian kita keluarkan papan tersebut. Kita bawa satu papan lagi. Ini papan apa ni? Papan apa ni? Nampak? Kat atas tu dia dah tulis siap-siap lah, sensor shield. Boleh nampak kan, sensor shield V5.0. Okay, so ni nak bagi faham. Okay, dan tadi tu papan serasi Arduino. Okay, kalau tadi tu ni lah papan mikro pengawal dia Yang ni papan mikro pengawal dia, yang kita akan ajar nanti. Yang ni adalah nak bagi faham, saya nak ajar anda semua papan input, input output, input dan output. Papan input dan output. So sebab apa kat sini nanti kita akan buat connection. Kalau kita ada peranti input ke peranti output, kita akan sambung ke di sini lah. Okay, cuma kenapa dia nama sensor shield? Sebab basically papan ni memang banyak akan digunakan untuk sensor-sensor lah. Okay, settle. Untuk papan kita dah selesai. Kemudian kita ada tadi semua ni, kan, kita letak balik. Kita letak balik kat sini. Okay, so semua wayar ni, okay, dia nama dia adalah wayar
Pelompat. Pelompat. Lompat apa? Bukan lompat apa-apa lah. Kan? Atau nama lain dia kita boleh kata wayar penyambung. Kalau bahasa Inggeris dia jumper wire lah. Penyambung. Wayar pelompat. Jumper penyambung. Tapi kalau saya kata tadi, kalau masih ingat, nama spesifik dia adalah DuPont cable. Okay, kalau kita nak beli kat kedai hardware, contoh kedai elektronik, kalau wayar nak beli extra kan, atau nak lebih panjang lagi, okay, dia adalah DuPont cable. Okay, so tadi kita ada satu unit papan selasi Arduino, satu unit papan sensor shield. Okay, so ni tadi saya dah tunjuk dia ada 20 helai semua lah dalam ni. Okay, so wayar pelompat sudah selesai. Kemudian kita ambil kita punya next component. Ni kita ada. So saya buka kita buka. Nak bagi nampak. Okay. So dalam ni adalah dia punya horn. Kita panggil horn Dia punya macam shaft tu kita panggil horn. Yang mana dia ada jenis yang macam T, okey. Ada T, ada yang double, ada yang single saja macam tu. Kemudian dia ada skru. Skru tajam macam tu ada dua, betul satu skru kecil. So senang cerita yang ni, okey, yang ni lah paling penting. Okey, nama dia apa? Okey, nama dia servo. Servo apa? Servo. Okey, motor. Bahasa Inggeris lah, servo motor. Okay, tapi manakan kita bahasa Melayu, kita nama dia adalah motor servo. Okey, motor servo. Okey, motor servo. Okey, boleh Okey, kita ada motor servo satu unit. Kemudian lepas kita ada motor servo, okey, kita ada sini apa ni? Kita ada ultrasonic. Okey, ultrasonic. Kalau bahasa Inggeris dia ultrasonic sensor. Okey, ultrasonic sensor. So yang ni sensor ultrasonic. Kalau bahasa Melayu lah, sensor ultrasonic. Okey. Atau ada panggil dia sensor sonar. Boleh jugalah. So ini sensor ultrasonic. Kita akan panggil sensor ultrasonic. Kita satu unit sensor ultrasonic. Kemudian kita ada okey. Kita ada ni nampak. Main-main ni. Kita ada ni sensor suhu. Okey. Dan ni simbol dan ni adik-adik. Kelembapan udara. Kelembapan udara. Sensor suhu dan kelembapan udara. Okey. So sensor suhu dan kelembapan udara. Kita ada satu unit. Kalau jenis apa orang tanya, ni sensor suhu apa? Ni mahal punya. Ni calibrated dia Ni bukan yang murah punya, bukan yang jenis LM35 yang uncalibrated, bukan. Yang ni jenis yang calibrated, maksudnya bacaan accurate, dah tak perlu calibrate dah. So ni adalah jenis DHT11. DHT11. So satu unit. Kemudian kita ada, nampak cantik ni nampak, nak buat project traffic light. Ini masanya semua boleh buat project traffic light. Okey, boleh buat project lampu isyarat. Kita ada modul. Okey, kita ada ni LED modul Okey, kita ada LED modul lampu isyarat punya bentuk So kita ada modul LED. Okey, LEDs, modul LEDs. Okey, kita ada hijau,
kuning, merah. Okay. So kalau dalam bahasa Inggeris dia LEDs modul lah. LEDs modul. Okay. So nampak pun kat sini nak ada label R. Okay. Ada R, ada Y, ada G. Saya fokus anda akan nampak sini. Cuba tengok. Betul tak? Kan? Ada label ground GND, R, Y dengan G. Terbalik. Saya terbalikkan bagi anda dapat nampak tengok betul-betul. Nampak? So mantap. R tu red lah, merah. Y tu apa? Yellow. G tu apa? Green. Budak-budak, adik-adik semua, pelajar semua boleh buat projek lampu isyarat lah. Memang best. Okay. So next kita ada ni. Ni rotation sensor. Okay. Ni adalah rotation sensor. Rotation sensor. Nampak? Okay. So ada 3 pin kat sini Ni ada rotation sensor. Okay, kalau dalam bahasa Melayu, sensor putaran. Sensor putaran. Sebab dia boleh kesan putaran 270 darjah. Kita boleh putar ni 270 darjah ni. Kita boleh putar 270 darjah. So basically dia analog. Saya akan terangkan nanti masa kita punya dalam modul latihan. Okay, so jenis analog. Tapi kalau nak lebih tepat lagi, dia ni komponen dia adalah potentiometer. Potentiometer. Okay, so ni dia boleh kesan putaran lah. Dia boleh kesan putaran. So berdasarkan perubatan nanti saya akan ajar, dia boleh tahu berapa banyak kita dah putar. Kita dah putar paras mana lah. Sebab nanti watan akan berubah, bacaan analog ke digital pun akan berubah. Okay, so itu secara umum. Ni dalam engineering, dalam kalau kawalan, sistem kawalan pun kalau kat universiti pakai ni. Okay, potentiometer sebagai feedback lah. So, tak apa. Bagus untuk adik-adik kenal komponen-komponen ni. Cikgu-cikgu semua kan. Kemudian kita ada ni cuba tengok ni apa ni. Kita ada sensor. Sensor ni memang terkenal. Nampak? Kita ada sensor LDR. Okey. Kita ada sensor LDR Sensor LDR. Okey. Yang mana sensor LDR kita ni adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk modul. Okey. Modul ni means dia datang, kalau LDR tu rujuk kepada komponen ni saja yang berdiri ni. Okey. Tapi dia ada datang dengan supported circuit dalam ni, ada perintang semua. So dia datang dalam bentuk papan kecil macam ni. Ni modul lah. Ni nama modul. Okey. Okey, so sensor LDR. Okey. Kemudian kita ada 2 push button. Okey. 2 push button. Nampak? Atau bahasa Melayu dia kita ada switch tekan lah. Switch tekan. Yang mana yang ni pun peranti input switch tekan ni. Bila kita nak aktifkan sistem ke apa, dia boleh kesan sentuhan kita ni. Kita tekan dia boleh kesan lah. Macam mana boleh kesan yang kita ajar. Macam mana switch tekan ni akan disambungkan kepada papan mikro pengawal kita, iaitu papan sel Arduino. Okey, so ada 2 unit kat sini. So cukup 2 unit ni nak buat projek dah. Cukup lah ni 2 unit. Okey. Sebab tu kita bagi 2, kita tak bagi 1. Sebab kita nak buat projek yang best, biasa kita akan pakai 2. Okey. Kemudian kita ada ni piezo. Ni saya kata tu, ni kan buzzer ini bukan buzzer biasa-biasa bukannya aktif buzzer yang ada stiker putih atas dia tu. Yang tu hanya boleh bip bip bip. Yang ni boleh buat bip 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 dan boleh buat lagu juga. Ni apa sebenarnya? Okey, bahasa Melayu dia pembas.
Pembas ni buzzer lah. Dia ada dua jenis. Satu aktif, satu pasif. Yang ni adalah pasif. So kalau pasif ni, bila kita kata pasif, maksud dia apa? Rujuk pada piezo. Okay, sebab dalam tu ada piezo element. So ini adalah pembas jenis piezo. Boleh buat lagu. Okay, satu unit. Kemudian kita ada satu modul lagi. Banyak mana dapat kit banyak barang macam ni. Barang kita ni banyak sebab boleh buat projek, macam-macam projek. Okay, dan semua penting sebenarnya untuk belajar. So ni adalah, kalau ni RGB LED, nama dia lah, LED. Okay, kenapa RGB? Sebab red, green, blue dekat LED ni. Okay, dia boleh hasilkan warna merah. Okay, boleh hasilkan warna hijau, green, G lah. Kemudian boleh jadi warna B, biru lah. Lepas tu nampak atasnya ada label RGB. Kan? So, kalau saya fokus ni anda boleh nampak lah. So kenapa dia nak dalam sensor ni boleh ada dalam satu LED ni ada 3 warna? Sebab kita nak gabung-gabung warna, boleh jadikan warna yang menarik, warna yang cantik. So dia boleh juga hidup secara individu, boleh diaktifkan secara individu. Sebab dia ni peranti output. Dia boleh jadi menyala warna merah, boleh jadi menyala warna hijau, boleh menyala warna biru. Tapi dalam masa sama juga, kelebihan modul ni adalah dia boleh kita boleh kata apa, boleh dia gabungkan warna lah, boleh mix, boleh campurkan supaya cantik, menarik. Boleh buat kotak-kotak lampu bercahaya warna-warni. Best tau. Okay, so ini adalah modul. Okay, dalam bentuk modul lah. Kalau bahasa Inggeris ni MODULE, RGB LED. Okay, kemudian kita ada habis ada satu last yang saya tak, akhir sekali saya tak cerita lagi. Benda ni kalau tak ada, tak boleh buat apa pun. Kita tak boleh buat projek pun. Apa benda ni? Apa benda ni? Dah nampak dah warna biru tu. Apa benda ni? Ding ding ding. Kita ada satu USB kabel, ataupun kita buat kabel USB lah. Kabel USB atau wire USB lah. Okay, USB kabel. Ada satu unit. So ni kalau tak ada, kita tak boleh nak programkan kita punya projek lah. Okay, kita tak boleh nak program apa? Kita tak boleh programkan ni micro pengawal kita. Sebab kita akan cucuk satu kat sini, satu lagi kita akan pergi ke kita punya komputer lah atau laptop. Okay, USB port. So itulah dia komponen kita yang ada. So nampak kita punya kotak pun dah kosong, tak ada apa-apa dalam ni. So kita dah tunjuk semua komponen, kan? Komponen kita memang kita banyak dan cukup, dan memang kita terbaik lah. Okay, jadi untuk video kali ni dah selesai. Okay, saya dah unboxing, saya dah buka, dah tunjuk komponen, dan saya dah tunjuk apa yang perlu kena buat. Mula-mula ni wayar ni kena leraikan seperti yang saya tunjuk tadi. Kemudian saya dah terangkan nama-nama setiap komponen yang ada beserta bilangan secara spesifik, dan secara umum apa kegunaan setiap satu komponen. Okay, so yang pembeli, anda akan boleh dapat bengkel percuma pada awal Februari nanti. Saya dah terangkan pada 6 dan 7 Februari, Sabtu dan Ahad, secara atas talian. Kita akan ajar from zero to hero. Okay, anda akan belajar A to Z. Mana nak dapat bengkel 2 hari? Okay, percuma. Lepas tu dapat lagi kit ni kita beli hanya RM75. Okay, sekarang ni kat Shopee harga dia RM75. Boleh WhatsApp kita juga untuk beli. So siapa yang tak ada, boleh dapatkan sekarang, sebab kit ini sangat penting. Okay, sekarang ni kalau nak belajar kat sekolah, okay, untuk adik-adik pun, untuk ibu apa kalau nak tahu, untuk kita nak kata apa, hebat dalam robotik, pengaturcaraan, STEM ni semua, inilah dia punya kata apa, kekuatan dia. Dan anda kalau baca buku kena ada ni lah. Inilah buku latihan dia. Okay, so kalau anda adalah guru, memang wajib lah kalau anda guru RBT, kena wajib lah, kena ada benda ni supaya anda boleh explore, belajar, dan jangan lepas peluang tak datang 2-3 kali. Kita ada buat bengkel percuma. So dapatkan barang ni supaya anda boleh belajar sekali, from zero to hero. Saya boleh jamin, insya-Allah. Okay, insya-Allah, yang mana anda akan faham
dan akhir sekali anda akan rasa macam berkeyakinan untuk mengajar. Kepada yang pernah dikit lama kita dah berunos sedikit, yang mungkin ada rasa susah sikit-sikit tu, inilah dia punya penyelesaian dia. Kenapa? Sebab kita telah selesaikan masalah-masalah yang sebelum ni dan kita sebelum ni. Bukan masalah apa kita sebelum ni, dah capai di SKP. Tapi kena tahu, sebab ada guru-guru yang background dia bukan dalam bidang elektronik, bukan bidang mekatronik, bukan bidang robotik, ada tu daripada rumah tangga, accounting semua. Jadi kira bidang yang lain lah. Jadi mereka jadi susah nak explore benda ni. Okay? Jadi kerana kita nampak kat mana kelemahan tersebut untuk orang yang kita nyatakan tadi ciri-ciri dia, jadi kita hasilkan kit yang baru ni untuk selesaikan masalah tersebut. Okey, nak tahu lebih lanjut, pergi kat link tersebut, kat link Shopee tersebut, dan boleh WhatsApp kami, okey, untuk dapatkan kit ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi, kita akan tunggu video-video akan datang, insyaAllah. Bye bye, Assalamualaikum, jumpa lagi.